Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ini saya akan menerangkan berkaitan dengan ayat dasar, ayat tunggal dan ayat terbitan. Okey, sebelum ni saya sudah bersiaran langsung berkenaan tajuk yang sama. Okey, jadi sesiapa yang telah mengikuti siaran langsung tajuk ayat dasar, ayat tunggal dan ayat terbitan, kamu bolehlah untuk tidak menonton siaran langsung ini. Tapi bagi sesiapa yang belum menonton dan tidak berkesempatan pada hari bila kemarin malam, tak pastilah okey, jadi kamu boleh menonton video ni. Sekali lagi saya ingatkan, video pada kali ini berkaitan dengan ayat dasar, ayat tunggal dan ayat terbitan. Jadi bagi pelajar yang telah mengikuti live saya sebelum ini berkaitan dengan tajuk ini juga, jadi kamu bolehlah untuk tidak menonton, sebab apa yang saya sampaikan pada kali ini sama juga dengan apa yang saya sampaikan sebelum ini. Okey, video live kali ini untuk para pelajar yang tidak mengikuti live saya sebelum ini, dan sekiranya live kita pada hari ini dalam keadaan yang baik, maka video ini saya akan simpan dan boleh kongsikan kepada para pelajar yang lain. Tapi jika tidak, maka saya tidak akan simpanlah ya. Asal kita ingin menjaga kualiti video selain juga kualiti isi penyampaian. Okey, boleh. Sebelum tu saya ada current viewers ada 8 orang sekarang. Saya minta untuk yang ada bersama saya ni, adakah suara saya jelas? Adakah video dalam keadaan yang baik? Okey, saya minta untuk respon. Okey. Sementara menunggu respon tu, saya akan mulakanlah penerangan saya berkaitan dengan tajuk ini. Okey. Fifi Syifina jelas cikgu, Sabarudin jelas. Alhamdulillah, terima kasih ya. Okey, baik, boleh war-warkan kepada rakan yang tidak mengikuti siaran langsung sebelum ni ya. Okey, kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat dasar, ayat tunggal, ayat terbitan, anda keliru, itu normal. Okey, baik. Untuk dalam dalam tajuk ini memang kamu akan keliru berkaitan dengan ayat dasar, ayat tunggal, ayat terbitan. Kebanyakan pelajar saya akan keliru bagaimana untuk membezakan ayat ini ayat dasar, bagaimana untuk membezakan ayat ini ayat tunggal, yang ini pula ayat terbitan. Apakah perbezaan ketiga-tiga ayat ini? Okey, ketiga-tiga ayat ini ada perbezaan dia dan ada cara untuk kita mengenal pasti mana satu ayat dasar, mana satu ayat tunggal, mana satu ayat terbitan. Baik. Okey, pada akhir video ni pelajar akan dapat, iaitu kamu mengenal pasti ciri ayat dasar. Ada 5 ciri ayat dasar. Okey, ciri ini sangat penting. Tolong, ciri ini sangat penting. Jadi kamu boleh kamu boleh screenshot ataupun kamu boleh sediakan pen dan kertas untuk catat ya. Okay. Sekiranya video ini dalam keadaan yang baik, saya akan simpan, jadi kamu boleh ulang tengok balik ciri berkaitan dengan ciri dia. Okey, kemudian yang kedua dah, pada akhir video ini kamu akan dapat membezakan ayat dasar, ayat tunggal dan ayat terbitan. Okey, yang ketiga, okey, kamu akan dapat membina ayat dasar, ayat tunggal dan juga ayat terbitan. Okey, baik. Section break. Okey, ini sekiranya saya buat live secara mengejut. Okey, sekiranya kamu belum sediakan pen dan kertas, kamu bolehlah pergi mengambil pen dan kertas. Saya beri masa dalam masa 10 saat ya untuk bersedia ya. Mungkin kamu boleh juga ambil buku ya. Yang handphone dia bateri dia tengah dalam keadaan yang tidak penuh, low, ada bahasa Inggeris dia low charge, bolehlah pergi cas telefon
kamu. Ya. Alright. Okay, saya teruskan. Kita akan masuk bahagian konsep terlebih dahulu ya. Okay, konsep. Di sini saya akan terangkan ayat dasar dan juga ayat terbitan. Pada masa yang sama, saya juga akan terangkan ayat tunggal. Baik, ayat dasar. Ayat dasar juga dikenali sebagai ayat inti. Kenapa kita katakan dia sebagai ayat inti? Sebab ayat inilah yang akan menjadi asas kepada pembentukan ayat lain. Okey? Ayat terbitan pula ayat yang telah mengalami proses penerbitan ayat. Okey, ayat ini asalnya daripada ayat dasar. Apabila dia mengalami proses penerbitan ayat, maka ayat ini dipanggil sebagai ayat terbitan. Okey? Faham? Tapi ada beza nanti. Ayat tunggal juga mengalami proses penerbitan. Ayat terbitan juga mengalami proses penerbitan. Tapi ada beza antara ayat tunggal dengan ayat terbitan. Contoh, saya berikan contoh di sini. Kalau ayat dasar dia, Abu menebang pokok itu dengan kapak. Okey, kalau ayat terbitan, oleh kerana ayat terbitan ini asalnya daripada ayat dasar, jadi ayat itu sama. Okey, cuma berlaku proses penerbitan ayat di situ. Boleh berlaku peluasan, boleh berlaku penyusunan semula, boleh berlaku pengguguran. Okey, yang pertama, Abu menebang pokok itu dengan kapak yang tajam. Okey, baik. Yang tajam. Okey, sini telah berlaku proses peluasan. Okey, peluasan apa? Peluasan predikat, iaitu menggunakan proses relativisasi, iaitu sebenarnya ayat ini ayat majmuk relatif ya. Kita guna kata hubung yang. Kemudian dengan ayat yang kedua, dengan kapak Abu menebang pokok itu. Dengan kapak Abu menebang pokok itu. Okey, ayat ini telah mengalami proses penyusunan semula. Ayat ini kalau kita lihat ya, subjek dia Abu, predikat dia menebang pokok itu dengan kapak. Ini predikat, ini predikat. Jadi kalau kita lihat predikat telah berada di hadapan, itu sebenarnya susunan songsang. Jadi proses yang berlaku dalam ayat ini, proses penerbitan yang berlaku dalam ayat ini ialah proses penyusunan semula. Ya, okey. Yang ketiga, pokok itu ditebang dengan kapak. Okey, apa yang berlaku di sini? Proses pengguguran. Okey. Kalau kita lihat, ditebang itu kata kerja pasif. Kemudian kita gugurkan apa? Kita gugurkan oleh plus frasa nama. Okey, ingat lagi, siapa yang tidak faham berkaitan dengan proses pengguguran, kamu boleh pergi lihat, kamu boleh pergi menonton video saya siaran langsung ya, yang bagian live bertajuk proses penerbitan ayat pengguguran ya. Okey. Selain daripada pengguguran, ayat ini juga sebenarnya mengalami proses penyusunan semula, iaitu ayat ini ayat pasif ya. Jadi, okey, ayat dasar, ayat terbitan. Okey, boleh. Sebenarnya ayat terbitan asalnya daripada ayat dasar. Satu lagi. Ayat dasar mempunyai satu subjek dan satu predikat. Ayat dasar mempunyai satu subjek dan satu predikat sahaja. Okey, boleh. Kemudian ayat dasar ini juga sebenarnya adalah ayat tunggal. Tapi sebenarnya ada perbezaan antara ayat tunggal dengan ayat dasar. Tips dia begini. Semua ayat dasar ialah ayat tunggal. Tapi bukan semua ayat tunggal ialah ayat dasar. Saya ulang sekali lagi. Semua ayat dasar ialah ayat tunggal. Tapi bukan semua ayat tunggal, ialah ayat dasar. Okey, mengapa? Nanti saya akan ceritakan perbezaan di antara ayat dasar dengan ayat tunggal. Okey? Baik. Ini secara grafik lah. Okey, kalau kita lihat di sini, ayat dasar sama dengan ayat tunggal. Maksudnya semua ayat dasar ialah ayat tunggal. Tapi bila kita lihat yang di atas ni, okey, yang ini
Tapi bukan semua ayat dasar itu ialah bukan semua ayat tunggal itu ialah ayat dasar. Okey? Boleh. Okey. Di bahagian ini saya akan jelaskan pula persamaan ayat dasar dan ayat tunggal. Yang ini senang sahaja. Okey, persamaan ada 5 ciri. Ini sebenarnya juga ialah ciri ayat dasar. Okey, ini juga sebenarnya ialah ciri ayat dasar. Okey. Bentuk ayat dasar dan ayat tunggal ini ayat dasar dan ayat tunggal dari segi bentuk ayat boleh terdiri daripada ayat tunggal. Bila kita kata ayat tunggal, okey, bentuk ayat ada 2 sahaja ya. Ayat tunggal ataupun ayat majmuk. Okey, saya ulang. Bentuk ayat ada 2 sahaja. Bentuk tunggal ataupun bentuk majmuk. Bila kita kata ayat tunggal, maksudnya ayat itu tidak ada kata hubung. Tidak ada kata hubung. Dan bila kita katakan ayat tunggal, ayat itu mempunyai satu subjek dan ayat itu mempunyai satu subjek dan satu predikat. Okey? Kemudian jenis ayat. Ayat dasar dan ayat tunggal terdiri daripada ayat penyata. Okey, jenis ayat ni ada banyak ya. Ada banyak. Kita ada ayat penyata, kita ada ayat perintah, kita ada ayat silaan, okey, kita ada ayat larangan, macam-macam ya. Macam-macam ayat. Kita ada ayat seruan, kita ada ayat ayat tanya saya dah cakap kan tadi. Okey. Itu jenis ayat. Jadi kalau ayat dasar ini, okey, dan ayat tunggal boleh terdiri daripada ayat penyata. Okay. Contoh yang saya bagi semua contoh yang sama sebab semua contoh ini menepati semua ciri ini. Okey, ayat tunggal Ali menendang bola. Okey, bentuk ayat tu kan Ali menendang bola. Kita tidak ada di situ kata hubung. Kita cuma ada satu subjek iaitu Ali dan predikat dia menendang bola. Kemudian jenis ayat, ayat penyata. Apa ni ayat penyata? Okey. Ayat penyata sesetengah buku juga menulis dengan istilah ayat berita. Okay, ayat penyata fungsinya hanyalah untuk menyampaikan maklumat kepada audiens tanpa mengharapkan tindak balas daripada audiens. Sebab tu juga dia dikatakan sebagai ayat berita untuk menyampaikan sesuatu. Okay, contoh ayat Ali menendang bola. Okay, contohlah saya yang mengucapkan ayat itu. Ali menendang bola dan anda mendengar. Okey, apa yang ingin disampaikan, saya cuma mahu beritahu Ali menendang bola dan saya tidak mahu ada apa-apa tindak balas pun daripada penyataan saya itu. Maksudnya saya tidak mengharapkan kamu pergi larang Ali menendang bola ke ataupun kamu pergi menyertai Ali menendang bola. Tidak, saya sekadar memberitahu, okey, memberitahu maklumat bahawa Ali menendang bola. Itu ayat penyata. Okey, ragam ayat. Bila kita kata ragam ayat, dalam otak tu mesti terus fikir hanya ada 2. Ragam ayat hanya ada 2. Yang pertama ayat aktif, yang kedua ayat pasif. Yang pertama ayat aktif, yang kedua ayat pasif. Okey. Jadi ragam ayat untuk ayat dasar dan ayat tunggal persamaan mereka ialah ayat aktif. Bila kita kata ayat aktif, maka ayat itu boleh mengandungi kata kerja, mesti mengandungi kata kerja aktif transitif ataupun aktif tak transitif. Mana-mana. Okay. Kalau kamu mau guna aktif tak transitif pun boleh, kamu mau guna aktif transitif pun boleh. Okay. Yang penting menggunakan kata kerja aktif. Okay. Baik, susunan konstituen ayat. Susunan konstituen ayat, bila kita kata susunan ayat, mesti dalam kepala ni pun ada 2 sahaja, iaitu susunan biasa dan juga susunan songsang. Saya ulang, susunan biasa dan juga susunan songsang. Jadi untuk ayat dasar dan ayat tunggal, susunan biasa. Apa yang dinamakan sebagai susunan biasa? Subjek mesti berada di hadapan, predikat berada di belakang. Okey, subjek berada di hadapan, predikat berada di belakang. Kemudian subjek ayat. Okey, ciri yang terakhir subjek ayat. Kalau ayat itu ialah ayat dasar, subjek dia mestilah frasa nama. Subjeknya mestilah frasa nama. Tidak boleh
tidak boleh menggunakan kata kerja ataupun kata adjektif. Bukan tidak boleh, tapi kalau ayat itu menggunakan kata kerja ataupun kata adjektif di hadapan ayat sebagai subjek, maka kita tidak akan namakan itu sebagai ayat dasar. Ya, ayat tu salah atau tidak? Ayat tu betul, cuma dia bukan ayat dasar. Okey, baik. Ini persamaan. Okey, seperti mana saya katakan tadi, yang di tepi ini juga merupakan ciri ayat dasar yang sama dengan ayat tunggal. Namun, ayat tunggal mempunyai ciri-ciri lain yang berbeza dengan ayat dasar. Okey, kita lihat di sini. Apakah perbezaan ayat dasar dan ayat tunggal? Okey, baik. Jenis ayat. Yang biru ini ialah ayat dasar, yang warna kuning ke oranye ayat tunggal. Okey, baik. Kita lihat jenis ayat. Ayat penyata. Kalau ayat dasar, dia mesti terdiri daripada jenis ayat penyata sahaja. Jenis ayat penyata sahaja. Kalau ayat tunggal, dia boleh terdiri daripada ayat penyata ataupun ayat jenis lain. Okey, contoh saya berikan tadi. Kalau ayat dasar, mesti ayat penyata. Ali menendang bola. Ali pergi ke pasar. Ali sungguh cantik. Ali pula sungguh cantik itu sajad. Ali sungguh kacak. Okey, baik. Jadi di sini, kalau itu ayat dasar, dia tidak boleh terdiri daripada jenis ayat lain. Tapi kalau ayat tunggal boleh. Okey, kalau kamu kata Ali menendang bola, adakah itu ayat tunggal? Ya, betul itu ayat tunggal. Tapi kalau kita kata Ali tidak menendang bola, ini ayat nafi ya. Bila kita kata ayat nafi, dia jenis ayat lain. Okey, adakah dia ayat dasar? Dia bukan ayat dasar, tapi dia ayat tunggal. Okey, kita lihat ragam ayat. Kalau ayat dasar mesti ayat aktif saja. Kalau ayat tunggal boleh terdiri daripada ayat aktif dan juga ayat pasif. Jadi kalau kamu diberikan ayat aktif, okey, ayat aktif. Okey, saya tidur berbantalkan lengan. Saya tidur berbantalkan lengan. Okay. Saya berbantalkan lengan. Okay. Saya berbantalkan lengan. Okey, ayat dia. Saya berbantalkan lengan. Okey, ayat itu ialah ayat aktif. Okey, ayat itu ialah ayat aktif. Kalau kamu di soal, adakah ayat ini ayat dasar? Ya, ayat ini ayat dasar. Adakah ayat ini ayat tunggal? Ya, ayat ini ayat tunggal. Ayat itu ialah ayat dasar dan ayat tunggal. Tapi kalau kamu diberikan ayat pasif, okey, bola disepak oleh Ali, maka adakah ayat itu ayat dasar? Bukan. Adakah itu ayat tunggal? Ya, ayat tunggal. Okey, baik. Dari segi susunan, okey, ayat dasar susunan biasa, ayat tunggal boleh terdiri daripada susunan biasa ataupun susunan songsang. Ya, ayat tunggal boleh terdiri daripada susunan biasa ataupun susunan songsang. Dari segi subjek, okay, kalau ayat dasar mesti menggunakan frasa nama sebagai subjek. Tapi kalau ayat tunggal boleh terdiri daripada frasa kerja ataupun frasa adjektif. Kenapa berlaku pengguguran di awal ayat? Okay, contoh, bersenam merupakan aktiviti yang dapat menyihatkan badan. Okay. Bersenam merupakan aktiviti. Bersenam merupakan aktiviti yang dapat menyihatkan badan. Jadi ada punya subjek di situ bersenam, tapi bersenam itu kata kerja. Adakah salah? Tidak salah sebenarnya. Sebelum bersenam itu telah ada perkataan lain. Okey, ada kata nama. Contoh, aktiviti bersenam merupakan gaya hidup sehat. Okey, contoh macam di sini kan, bersenam. Aktiviti bersenam merupakan gaya hidup sehat. Jadi sebelum bersenam tu sudah ada perkataan aktiviti. Bila aktiviti bersenam itu sebenarnya frasa nama. Tapi berlaku pengguguran, iaitu pengguguran subjek, pengguguran kata nama sebagai inti dalam subjek. Okey. Jadi frasa kerja inilah yang menjadi subjek dalam ayat ini. Jadi bila kita lihat
di hadapan dia ada kata kerja dimulakan dengan kata kerja, dimulakan dengan kata adjektif, okey, maka ayat itu ialah ayat tunggal. Contoh, putih merupakan lambang kesucian. Sepatutnya dia bukan putih. Okay, dia sebelum putih itu ada perkataan lain, warna putih. Warna putih itu frasa nama. Tapi bila warna itu digugurkan, jadi kata adjektif itu sahaja yang tinggal. Putih merupakan lambang kesucian. Okay. Jadi di situ, adakah itu ayat tunggal? Ya, ayat tunggal. Tapi kalau dia tambah warna, dia jadi, okay, kalau ayat ni macam ni, okay, putih lambang kesucian. Okay, kalau macam ni, ayat ni, sebab ini ialah kata adjektif. Okay, frasa adjektif. Sebagai subjek, ini sebagai subjek kan? Okay, yang ini pula sebagai predikat. Okay, kalau ini ayat tunggal. Tapi kalau ditambah hadapan dia tu perkataan warna, maka ayat ini bukan lagi ayat tunggal. Ayat ini ialah ayat dasar sebab di sini ialah frasa nama. Okey. Boleh ya? Kalau tak faham bagi tahu. Boleh faham tak yang mengikuti saya dari awal? Sabarudin ada? Fifi Shifia ada? Okey. Sementara menunggu respon tu, saya ke slide yang seterusnya. Petua. Semua ayat dasar ialah ayat tunggal, tetapi bukan semua ayat tunggal ialah ayat dasar. Okey, baik. Di sini saya akan berikan bukti sekali. Okay, contoh. Kakak menyiram bunga dengan bunga disiram oleh kakak. Ada dua ayat yang saya berikan di sini. Okey, baik. Kakak menyiram bunga, ayat ini ialah ayat dasar dan juga ayat tunggal. Okey. Kakak menyiram bunga, ayat ini ialah ayat dasar dan juga ayat tunggal. Kenapa? Sebab kakak menyiram bunga, ayat menyata, ya, betul. Adakah dia ragam ayatnya? Ayat aktif, okey. Susunannya susunan biasa, okey. Jenis ayat dia ayat penyata, jenis ayat dia kan, okey. Bentuk ayat tunggal sebab tak ada kata hubung. Kemudian yang terakhir sekali, subjeknya frasa nama. Jadi kesemua ciri-ciri itu ada dalam ayat dasar, ada juga dalam ayat tunggal. Jadi kita boleh katakan kakak menyiram bunga ini ayat dasar dan juga ayat tunggal. Tapi berbeza dengan yang di sebelah ni. Berbeza dengan yang di sebelah. Bunga disiram oleh kakak. Ragam ayatnya apa? Ayat pasif. Okay. Bila dia ayat pasif, boleh tak kita katakan dia ayat dasar? Tak boleh sebab untuk ayat dasar, ragam ayat dia mesti ayat aktif. Siapa yang boleh? Yang mana yang boleh ayat pasif? Ayat tunggal saja. Okay. Kemudian kita tengok lagi contoh. Kakak menyimbah air. Okay. Adik kesejukan pada pagi ini. Okay, Sabarudin, penjelasan yang sangat jelas. Okey, terima kasih Sabarudin. Okey, saya teruskan ya. Baik. Kakak menyimbah air. Ayat ini ayat dasar dan juga ayat tunggal. Tapi di sebelah dia hanya sebagai ayat tunggal. Kita tidak boleh katakan sebagai ayat dasar. Kenapa? Okey, yang ini kakak menyimbah air ni mencukupi semua ciri ayat dasar. Kan semua ciri ayat dasar tu ada juga pada ayat tunggal, kan? Okey. Tapi kita tengok adik kesejukan pada pagi ini. Kata kerja yang digunakan kesejukan. Kesejukan itu kata kerja pasif. Jadi ayat ini ayat pasif. Bila ayat pasif, ayat dasar, ragam ayat dia apa? Ayat aktif. Jadi yang ni tak boleh jadi ayat dasar. Ayat tunggal, apa ragam ayat dia? Ayat aktif dan juga ayat pasif. Sebab tu yang ini boleh ayat tunggal. Jadi kalau kita lihat di sini, bila ayat tu ayat dasar, kita boleh juga kata dia ayat tunggal. Sebab semua ciri yang ada pada ayat dasar ada pada ayat tunggal. Lihat ni, ini ayat tunggal, ini ayat dasar, ini ayat dasar dan juga merupakan ayat tunggal, kan? Tapi tak semua ayat tunggal tu ayat dasar sebab ada ciri-ciri
Okey, ada kriteria ayat tunggal ini yang tidak ada pada ayat dasar. Contoh seperti ayat pasif, susunan songsang, jenis ayat lain ya, dan juga subjek ayat. Itu berbeza dengan ayat dasar. Okey, baik. Ni saya ada sediakan kartun sedikit lah ya. Ayat tunggal dengan ayat terbitan sama? Tak samalah. Kedua-dua ayat tunggal dan ayat terbitan mengalami proses penerbitan ayat. Ayat tunggal boleh mengalami proses penyusunan semula dan pengguguran, manakala ayat terbitan boleh mengalami proses peluasan, penyusunan semula dan pengguguran. Okey, baik. Di sini saya akan mula terangkan perbezaan di antara ayat tunggal dengan ayat terbitan. Tadi saya jelaskan bagaimana untuk kita membezakan ayat dasar dengan ayat tunggal. Okay, pada kali ini saya akan tunjukkan bagaimana kita untuk membezakan yang ini ayat tunggal, yang ini ayat terbitan. Baik, ayat tunggal boleh mengalami proses penyusunan semula dan pengguguran. Okay. Saya ulang, ayat tunggal boleh mengalami proses penyusunan semula dan pengguguran. Tapi untuk kita kenal pasti ayat terbitan dia boleh mengalami 3 proses penerbitan ayat. Peluasan, penyusunan semula, dan pengguguran. Peluasan, penyusunan semula, dan pengguguran. Okey, faham? Boleh? Okey, baik. Jadi sebenarnya, okey, kalau kamu lihat di sini, ayat tunggal ini juga sebenarnya ialah ayat terbitan kerana telah mengalami proses penyusunan semula. Sebenarnya ayat tunggal juga merupakan ayat terbitan kerana telah mengalami proses penerbitan ayat, mengalami penyusunan semula, mengalami pengguguran. Cuma bila kita kata ayat tunggal dia tak ada kata hubung. Bila dia tak ada kata hubung, maksudnya dia tak mengalami proses peluasan. Peluasan sebenarnya dalam proses peluasan tu apa yang kita belajar? Pemajmukan. Okay. Memajmukkan ayat, menggabungkan ayat. Di situlah kita belajar ayat majmuk gabungan. Di situlah juga kita belajar ayat majmuk pancangan, ya. Okey. Boleh. Cuma di sini saya buat macam ni untuk kamu. Okey, bila nampak je ayat ni, oh ni ayat tunggal. Sebab dia tak mengalami proses peluasan. Oh, ayat ni kita kategorikan sebagai ayat terbitan sebab mengalami peluasan, ada kata hubung. Tapi sebenarnya ayat tunggal juga sebenarnya ayat terbitan. Sebab telah mengalami proses penerbitan ayat. Tapi dia mengalami 2 proses saja. Dia boleh mengalami 2 proses saja. Penyusunan semula dan pengguguran. Dia tak boleh mengalami peluasan. Ya. Okay, sebab dia ayat tunggal. Ayat tunggal apa dia punya konsep? Sama dengan ayat dasar tadi, hanya mengandungi satu subjek dan juga satu predikat. Bila kita kata majmuk, majmuk dia lebih. Dia boleh jadi 2 subjek ataupun dia boleh jadi 2 subjek atau lebih lah. Okay? Dan boleh juga jadi predikat dia tu lebih daripada satu predikat. Ya? Sebab dia terdiri daripada 2, 3, 4, 5 ayat tunggal, kemudian kita gabungkan ayat-ayat itu menjadi satu ayat. Itulah proses peluasan. Nama dia. Okey, baik. Kita tengok contoh. Dengan kapak Ali menebang pokok. Jadi kalau kita lihat ayat ini. Okey. Ali subjek, menebang pokok itu predikat. Dengan kapak itu juga predikat. Okey. Bila predikat di depan macam yang saya terangkan tadi, ayat ini ialah ayat susunan songsang. Okey. Bila susunan songsang, tapi dalam ayat ini ada kata hubung tak? Tiada. Tiada kata hubung. Jadi sah ayat ini ayat tunggal sebab tak ada kata hubung. Okey, tapi dia ayat terbitan tak? Ya, dia juga merupakan ayat terbitan. Kenapa? Sebab mengalami proses penerbitan ayat. Yang mana satu? Penyusunan semula, ya. Ayat ni ayat dasar? Bukan, sebab ayat dasar hanya boleh terdiri daripada ayat susunan biasa sahaja. Okey, baik. Ali menebang pokok dengan kapak yang tajam.
Okey, ayat ini ayat terbitan sahaja. Kita tak boleh kata dia ayat tunggal. Kenapa? Sebab kalau kita lihat di sini ada kata hubung yang. Okey. Ayat ini asalnya daripada dua ayat tunggal yang berbeza. Yang pertama, ayat yang pertama, Ali menebang pokok dengan kapak. Ali menebang pokok dengan kapak. Itu ayat tunggal yang pertama. Ayat tunggal yang kedua, kapak tajam. Kapak tajam. Kapak tajam. Itu ayat tunggal yang kedua. Jadi bila kita gabungkan dia untuk menjadikan satu ayat, maka kita guna kata hubung yang. Ali menebang pokok dengan kata hubung lah pula. Ali menebang pokok dengan kapak yang tajam. Yang itu kata hubung. Jadi berlaku proses peluasan. Di situ. Jadi bila ada proses peluasan, kita tak boleh kata itu ayat tunggal. Baik. Okey, baik. Ketiga, saya ke pasar. Ayat ini kita katakan sebagai ayat dasar dan juga merupakan ayat tunggal. Kenapa? Kita tengok subjek, predikat. Dari segi susunan, konstituen ayat. Susunan dia susunan biasa sebab subjek di depan. Kita tengok jenis ayat. Ayat penyata. Kemudian kita tengok adakah ini ayat tunggal? Ya, ayat tunggal sebab tidak ada kata hubung. Kemudian kita tengok dari segi subjek. Subjek ayat ini saya itu frasa nama. Jadi semua ciri itu ada pada ayat dasar. Bila ayat dasar, bila kita kata ini ayat dasar, otomatik otak kena fikir ini juga ialah ayat tunggal. So ayat dasar itu sama dengan ayat tunggal. Ya. Tapi tak semua ayat tunggal itu sama dengan ayat dasar. Boleh. Tapi cikgu dari segi ragam ayat macam mana pula? Tak semestinya ayat itu mestilah merujuk kepada ayat aktif saja baru kita boleh katakan dia itu ayat dasar. Kalau kita kata ayat aktif, maksudnya mesti menggunakan kata kerja aktif. Tapi kalau ayat tu tidak menggunakan kata kerja, takkanlah kita tak boleh nak kata dia ayat dasar. Contoh, saya cantik. Cikgu Mardiana cantik. Ayat tu ayat apa? Ayat dasar. Walaupun tak guna kata kerja aktif. Walaupun ragam ayatnya bukan ayat aktif. Cuma kalau kamu diberikan ayat yang menggunakan kata kerja, barulah kita gunakan. Kita gunakan ciri ragam ayat itu untuk menentukan ayat itu ayat dasar atau ayat tunggal. Boleh? Baik. Jom jawab kuis. Saya ada sediakan satu kuis menggunakan Google Form. Saya telah letak kuis itu di bahagian description video. Kamu boleh klik link tu. Kamu boleh jawab. Kemudianlah kamu boleh jawab sambil tengok video pun boleh jawab. Dan boleh submit, boleh hantar jawapan kamu. Jadi saya boleh lihat di situ. Pelajar yang menjawab dengan tepat dengan markah yang paling tinggi. Maksudnya siapa yang pertama dapat menjawab dengan pertama dan dengan markah yang paling tinggi, saya akan berikan hadiah. Nanti saya akan WhatsApp kamu apa hadiah dia. Sebab tu saya minta nombor telefon dalam tu. Bukan untuk berkenalan ya, untuk beritahu apa hadiah yang bakal kamu peroleh. Untuk memudahkan kamu, saya akan post juga di bahagian komen link tersebut. Saya dah post pun link tersebut. Nanti kamu bolehlah ya cuba untuk menjawab. Tiada masa untuk kamu menjawab soalan ini. Baik. Seterusnya. Kita tengok jawapan. Kita akan masuk pola ayat dasar. Pola ayat dasar ada 4 sahaja. Yang pertama FN, FN. Yang kedua FN, FK. Yang ketiga FN, FA. Dan yang keempat FN, FS. Baik.
Contoh, okey. Kalau yang Fn depan ni senang. Tapi kalau untuk yang di bahagian belakang, Fn depan ni apa? Subjek. Yang di belakang ni apa? Predikat. Jadi untuk menentukan predikat itu, kamu kena mahir frasa. Sebab sebenarnya untuk menukar satu pola ayat ke satu pola ayat yang lain tidak susah. Jadi kalau kamu tersilap sedikit, contoh, ayat tu suruh kamu bina ayat frasa sendi nama, tapi kamu buat frasa kerja. Jadi silaplah di situ ya. Jadi kita tengok macam mana saya tukarkan ayat itu dengan mudah ya. Rumah itu ialah rumah saya. Okey, apakah pola ayat ini? Fn Fn. Kenapa Fn Fn? Sebab subjek dia di sini, predikat dia di sini. Rumah itu frasa nama ialah rumah saya, juga frasa nama. Baik, rumah itu runtuh. Saya tukar sedikit saja. Okey. Okey, rumah itu Fn, runtuh itu frasa kerja, dia akan jadi Fk. Nah, jadi nampak saya ubah sikit saja dia akan jadi ayat ni akan berubah pola ayat. Rumah itu cantik. Saya tukar saja runtuh jadi cantik. Jadi ayat ini pola ayat dia akan jadi Fn tambah Fa. Jadi sini hati-hati. Rumah itu di atas bukit kencana. Okey, baik. Ini pula akan jadi Fn tambah Fs. Okey, jadi bila kamu kuasai frasa, tidak menjadi masalah untuk kamu menentukan pola ayat dasar dan untuk kamu membina ayat dasar menggunakan 4 pola ayat ini. Okey. Ini ialah soalan STPM tahun 2018. Ya, kita lihat. Baju kebaya merah isteri abang masih di kedai Dobi sejak beberapa minggu lalu. Okay. Subjek di bahagian mana? Predikat di bahagian mana? Baju kebaya merah isteri abang. Okay. Ini ialah subjek. Masih di kedai Dobi sejak beberapa minggu lalu. Ini ialah predikat. Jadi untuk kita menentukan predikat itu Fn kah, Fk kah, Fa kah ataupun Fs, kita kena lihat apakah frasa yang menjadi inti kepada predikat itu. Kita lihat di sini. Masih di kedai Dobi sejak beberapa minggu lalu. Pertama, kamu kena kenal pasti manakah keterangan. Sejak beberapa minggu lalu ini keterangan. Keterangan. Jadi kita bila keterangan, kita tak boleh kata dia sebagai frasa utama ataupun inti dalam predikat. Masih di kedai Dobi. Okey, masih di kedai Dobi. Di kedai Dobi frasa sendi nama. Masih ialah kata bantu. Jadi ini ialah frasa sendi nama merujuk pada lokasi. Jadi jawapan dia Fn tambah Fs. Dadu. Okey, baik. Tadi soalan di bahagian subjektif. Sekarang di bahagian struktur. Kita lihat ayat ini. Untuk meraihkan sambutan hari kemerdekaan, mereka berdiri di sekitar jalan raya. Bendera Malaysia berkibaran di sana-sini dan suara kanak-kanak riuh rendah ketika mereka menyanyikan lagu kemerdekaan. Berikan satu contoh ayat dasar yang dibina daripada pola yang berikut. Fn tambah Fk. Okey, apa jawapan kamu? Boleh ini Malaysia berkibaran, bendera Malaysia berkibaran. Okey. Apalagi jawapan dia, mereka menyanyikan lagu kebangsaan. Mereka berdiri, ada 3 jawapan di situ. Pilih salah satu. Kenapa? Jangan tulis 3-3 sebab markah hanya ada 1. Ya. Jangan buang masa. Kemudian Fn, Fa. Jawapan dia suara kanak-kanak riuh rendah. Ini Fn. Suara kanak-kanak riuh rendah. Fa. Baik. Satu tips daripada saya. Sekiranya kamu disuruh untuk membina ayat berdasarkan pola tertentu. Contohlah. Bina ayat menggunakan pola Fn, Fk. Bina ayat dasar. Okey, soalan dia. Bina ayat dasar
menggunakan pola FNFK. Bila dia kata bina ayat dasar, jangan sesekali guna ataupun jangan sesekali bina ayat songsang. Kenapa? Kamu kena ingat ayat dasar ciri dia apa? Susunan dia. Susunan biasa. Ya? Susunan biasa, maksudnya subjek mesti berada di depan. Okey. Kemudian, jangan bina ayat pasif. Sebab ayat dasar, ciri dia apa? Ayat aktif. Jangan bina jenis ayat lain. Kamu bina ayat nafi, kamu bina ayat seruan, ayat tanya. Jangan, kamu mesti bina ayat penyata. Okey. Bentuk ayat, mesti ayat tunggal. Jangan ada kata hubung dalam ayat itu. Jangan sampai ayat itu ayat majmuk. Okey. Jangan ada berlaku pengguguran dalam ayat dasar. Tiba-tiba perkataan depan merokok membahayakan kesihatan. Merokok membahayakan kesihatan. Dah jadi ayat tunggal sebab berlaku pengguguran. Jangan buat macam tu. Okey, itu tips saya. Saya ulang sekali lagi. Sekiranya soalan meminta kamu membina ayat dasar menggunakan pola ayat tertentu, jangan bina ayat pasif. Jangan bina ayat susunan songsang. Jangan bina ayat majmuk. Jangan bina ayat jenis selain daripada ayat penyata. Jangan bina ayat yang subjeknya merupakan kata kerja ataupun kata adjektif. Ataupun frasa kerja, frasa adjektif. Faham Okey, baik. Pergi slide yang seterusnya. Bina satu ayat dasar, ayat tunggal dan juga ayat terbitan. Okey, baik. Yang ni saya gunakan Google Slide. Okay, saya akan bagi link juga di bahagian komen. Jadi selepas video ni kamu boleh cuba. Kamu boleh masuk mana-mana slide. Ada 3 slide yang saya akan sediakan di situ. Yang semua orang boleh masuk serentak slide itu. Jadi kalau kamu tak pilih ruangan itu tapi kamu tengok ada orang menaip, ada huruf-huruf muncul. Kamu jangan terkejut. Jangan baca Yasin. Sebab itu kawan kamu sebenarnya yang jauh tengah menaip jawapan. Jangan pula orang taip kamu padam. Orang taip kamu padam. Bengkak hati kawan tu. Okey. Jadi saya akan share dia punya pautan di bahagian komen. Sebenarnya pautan ini juga ada di bahagian description. Okey. Bentar okey. Dah ni post di ruangan chat, ruangan sembang. Video ni saya rasa tak ada masalah, jadi mungkin saya boleh save lah video ni, nanti kita boleh kongsikan kepada kawan-kawan yang lain Okey. Ini soalan tahun 2019. Kalau tak silap saya lah ya. Berikan 2 ciri lain bagi ayat dasar. Ciri ayat dasar merupakan ayat penyata. Okey, yang pertama. Yang kedua, apa yang kamu boleh letak? Okey. Nanti PM saya dekat grup. Okey. Tak payah PM lah. PM lah ya. Okey, orang pertama yang PM saya, personal message saya dan menjawab dengan betul apakah lagi ciri ayat dasar ni, juga akan menerima hadiah daripada saya ya. Okey, saya ulang sekali lagi. Orang pertama yang menjawab dengan betul. Kalau kamu orang pertama tapi jawab dengan salah, sorry, tak ada hadiah. Okey. Orang pertama yang menjawab dengan betul melalui Telegram, maksudnya dia PM saya, akan menerima hadiah. Okey. Jadi dia mestilah menjawab A dan B. Saya nak ciri ayat dasar nombor 2 dan nombor 3, kemudian dia mestilah membina satu ayat dasar yang betul. Ya. Okey, baik. Kita dah berada di penghujung slide kita, petua daripada saya untuk malam ini dan peringatan juga kepada diri saya ya. Orang yang berjaya ialah orang yang memaksa dirinya untuk berubah, bukan berubah kerana terpaksa. Orang yang berjaya ialah orang yang memaksa dirinya untuk berubah,
bukan berubah karena. Jadi kamu kena berubah. Bukan berubah karena terpaksa. Bukan berubah karena terpaksa. Esok nak exam, hari ni baru kamu baca buku sebab dah terpaksa. Sebab besok ada exam, dah terpaksa. Jadi jangan macam itulah ya. Okay. Jadi jika kamu ingin berjaya, maka usaha kamu